KPM. Ngantuknya. Nisa, kenapa ni? Macam tak bersemangat je. Pagi-pagi lagi ni. Kenapa macam lemah aja ni, Nisa? Cikgu, saya sebenarnya ngantuk. Ngantuk? Ngantuk. Okey. Nisa mesti tak sarapan ya? Tak sempat cikgu tengok jam. Alamak, dah lambat. Saya terus lari pergi sekolah. Tapi sekolah saya penat. Okey Nisa, cikgu rasalah. Sekejap cikgu ada kurma ni. Kurma ni mungkin boleh membantu Nisa ni sebab dia boleh membekalkan tenaga. Cuba Nisa makan dulu. Cukup kurma saja. Itu je yang ada Nisa. Okey, tak apa cikgu, saya cuba satu Cuba dulu Nisa makan dulu. Alamak cikgu. Itulah dia nak masuk kelas. Jom. Didik TV KPM. Ya, tiba-tiba rasa bersemangat pula ni. Dah kenapa? Mungkin sebab makan kurma yang cikgu berikan tadi. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K untuk slot menengah rendah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains, tetapi sebelum itu nak tahu apa kaitan dengan kurma tadi. Nisa dah bertenaga, tadi mengantuk. Jom kita berkenalan dahulu dengan guru kita hari ini. Sama-sama kita saksikan. Murid-murid di rumah, jom kita nak berkenalan dengan Cikgu Hafizah dari SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Selamat datang, Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih Cikgu Hafizah kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Baiklah, murid-murid di rumah, diharapkan semuanya sudah bersedia untuk mata pelajaran menengah rendah kita pada hari ini. Cikgu Hafizah, apa yang kita nak belajar pada hari ini dan macam mana tadi saya makan kurma terus bersemangat dan tak mengantuk? Apa kaitan dengan topik kita, Cikgu? Silakan. Okey, sebenarnya Nisa, badan kita, badan sel hidup dia boleh menjalankan satu proses respirasi sel, di mana dia akan mendapatkan tenaga dari makanan yang kita makan. Baik. Itulah sebabnya ya. Dan makan kurma jadi bertenaga. Jadi apa kelebihan kurma itu sendiri, Cikgu? Okey, sebenarnya kurma ini dia ada di dalam dia ada banyak gula ringkas. Jadi bila Nisa makan, dia tak perlu dicernakan, masuk dekat usus terus diserap jadi tenaga. Ada kajian kata Nisa, kurma ni boleh bekalkan tenaga seawal 30 minit selepas Nisa ambil. Sebab tu sekarang dah rasa bertenaga. Betul, kan? Betul, dah rasa bertenaga dan saya dah bersedia bersama murid-murid di rumah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom Cikgu, kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang respirasi sel dan fotosintesis. Okey, standard kandungannya respirasi sel dan fotosintesis. Kemudian standard pembelajarannya ada 5. Kita nak belajar tentang respirasi sel, fotosintesis, ujian kanji dan 4 faktor menentukan keperluan fotosintesis, membezakan antara respirasi sel dan fotosintesis dan juga menerangkan bagaimana respirasi sel dan fotosintesis ini saling berkaitan. Baik. Okey. Kemudian tadi Nisa Nisa pernah dengar tak perkataan respirasi? Respirasi? Saya rasa ada kaitan dengan bernafas tu, Cikgu. Tak nafas, turun nafas. Pandai Nisa. Betul? Pandai Nisa. Okey, respirasi, betul lah tu yang Nisa kata, kita bernafas menggunakan paru-paru kita. Tapi itu ialah respirasi luar. Baik. Kita ada satu lagi jenis respirasi. Respirasi dalam ataupun respirasi sel. Okey, jadi yang Nisa cakap tadilah pernafasan ialah pertukaran gas antara organisma hidup dengan persekitaran. Itu depan Nisa tu ada paru-paru. Okey. Yang paru-paru Okey, itu untuk pernafasan luar Okey. Kemudian kita ada satu lagi jenis respirasi dalam atau respirasi sel, ialah proses
pengoksidaan ataupun penguraian glukosa yang berlaku dalam organisma hidup dalam sel untuk membebaskan tenaga. Okey. Respirasi sel. Okey, tadi kita tengok maksud. Sekarang kita nak tengok persamaan dia pula Nisa. Okey, jadi respirasi sel ini dia ada dua bahan yang diperlukan, iaitu glukosa dan oksigen. Okey, apabila berlaku penguraian dan pengoksidaan glukosa itu, kita akan dapat karbon dioksida, tenaga dan juga air. Sebab itulah tadi Nisa rasa bertenaga kan? Okey, jadi persamaan perkataan ni selalu pelajar lupa kan. Okey, cuba tengok cikgu ada buat satu akronim dekat skrin tu. GLOCAT. GLOCAT itu ialah singkatan untuk glukosa, GL, GLO. Okey, dia akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi senang nak ingatlah. Respirasi sel, GLOCAT. Okey. Tapi Nisa, dari mana agaknya kita dapat glukosa dan oksigen ni? Rasa-rasanya dari mana? Oksigen kita bernafas. Glukosa. Organisma apa yang menghasilkan oksigen? Tumbuh-tumbuhan. Pandai Nisa. Okey. Jadi tumbuh-tumbuhan ni dia boleh mensintesiskan makanan dia. Okey. Kita namakan prosesnya fotosintesis. Baik. Okey, jadi kalau manusia lah nak buat makanan, kita memasak kan, ada bahannya, ada kualinya, ada tenaga habanya. Kalau tumbuhan ini nak buat makanan, dia pun ada bahannya. Bahannya apa? Bahannya ialah karbon dioksida dan juga air. Okey, kemudian tenaga apa yang digunakan ialah tenaga cahaya, dan kita kata seakan-akan kuali lah. Kuali itu tempat di mana proses fotosintesis ini berlaku, iaitu di dalam klorofil. Klorofil tu ada di mana? Di dalam kloroplas. Okey, kita lihat persamaan perkataan untuk fotosintesis, iaitu ada 4 tadi bahan keperluannya: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil, menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Oksigen tadi lah, glukosa dan oksigen tadi inilah yang kita ambil untuk dapatkan tenaga. Okey, jadi sama juga cikgu ada satu akronim untuk ingat apa dia ni, keperluan untuk fotosintesis tu, iaitu KCAGO. KCAGO. K untuk karbon dioksida, A untuk air, K lagi satu untuk klorofil. Ca itu cahaya. Go itu glukosa dan juga oksigen. Jadi senanglah nak ingat. Okey, untuk respirasi sel, GLOCAT. Untuk fotosintesis, KCAGO. Okey, senang kan Nisa kan? Senang. Jadi kalau Nisa dah faham, cikgu ada soalan untuk Nisa. Okey, baik. Boleh-boleh, saya bersedia, murid-murid di rumah. Jom jawab bersama-sama. Okey, cikgu. Okey, soalan yang pertama. Nisa tengok di skrin. Kita ada glukosa tambah gas apa, dapat gas apa, air dan tenaga. Okey, maklumat di atas menunjukkan persamaan proses respirasi sel. Apakah gas X dan Y? Respirasi sel tadi apa? Dia punya akronim dia Nisa. Respirasi sel akronimnya adalah GLOCAT. Yes, GLOCAT. Okey, cuba Nisa jawab. Agak-agak gas apa tu? GL, glukosa. O, oksigen. Ada tak oksigen? Yang mana? Okey. CAT, KAT. K, karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi, jawapan saya ialah A. Yes, betul. Very good Nisa. Terima kasih. Cikgu harap murid-murid kat rumah pun boleh jawab lah. Soalan yang kedua pula. Baik, okey. Rajah menunjukkan satu proses dalam tumbuhan. Apakah yang diwakili oleh X, Y dan Z? Kalau tumbuhan hijau, agak-agak proses fotosintesis lah. Okey, cuba tengok. Gas apa pada X? Cahaya. Y, cahaya matahari. Klorofil, glukosa. Gas apa tu? Yang ini kita boleh guna akronim KCAGO tadi. Yes, KCAGO tadi. K yang pertama. K yang pertama karbon dioksida ada. Karbon dioksida ada. A, air. Yes. K yang kedua klorofil. Ada tu. Karbon dioksida dan air ada. Yang ketiga CAGO. Oh, oksigen. Yes. Jadi jawapan saya ialah B. Okey. Betul juga Nisa. Dapat ganjaran tak cikgu kalau saya jawab? Dapat. Betul. Nisa nampak tak tu? Ada reward chart tu. Nisa boleh
pilih stiker mana yang Nisa nak. Okey. Boleh tampal di slot pertama. Baiklah, saya akan berikan bintang untuk diri saya. Baik, okey cikgu. Sekarang kita sudah pun menjawab soalan bersama-sama. Murid-murid di rumah. Wah, semuanya menjawab dengan betul. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okay, satu lagi bintang. Satu lagi yang ini. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Fisha dari SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Kita nak teruskan sesi kita dengan mengetahui apa beza respirasi sel dengan fotosintesis. Jom kita tanya cikgu. Silakan cikgu. Okey Nisa. Jadi yang seterusnya kita nak lihat perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis. Okey, jadi respirasi sel ni sebenarnya berlaku kepada siapa Nisa? Siapa yang perlukan tenaga ni? Kita manusia? Semua organisma hidup perlukan tenaga. Baik. Termasuk haiwan, tumbuhan, semuanya perlu menjalankan respirasi sel untuk mendapatkan tenaga. Baik. Okey, jadi respirasi sel ini berlaku di dalam mitokondria. Okey, kalau kita lihat kat sini, cikgu ada model sel haiwan. Baik. Mitokondria ni yang warna merah ni, Nisa. Okey, kemudian kalau pada sel tumbuhan pula. Pada sel tumbuhan, mitokondria yang ni. Yang warna kuning ni. Kita boleh kongsikan dengan murid di rumah, cikgu? Ya. Okey. Baik. Okey, ini mitokondria. Mitokondria. Yes, ini Baik. pada sel tumbuhan. Kalau pada sel haiwan, yang warna merah ni. Baik. Okey, semua organisma, haiwan, tumbuhan, manusia, even mikroorganisma pun menjalankan proses respirasi sel. Baik. Okey, kemudian kalau fotosintesis pula. Yang melakukan fotosintesis mesti berwarna hijau, iaitu tumbuh-tumbuhan. Ya. Di mana berlakunya proses fotosintesis ni? Okey, di dalam organel yang namanya kloroplas. Kloroplas. Kloroplas ni kalau dalam sel tumbuhan yang warna hijau. Warna hijau. Berwarna hijau ni. Baik. Okey. Kemudian kalau pada keratan rentas daun, Ya. pada keratan rentas daun, kita lihat ni yang warna hijau ni, ini ialah kloroplas. Yang warna hijau ni, yang bintik-bintik hijau ni. Okey. Kloroplas, Itu ialah, baik. yes, ini kloroplas. Dalam kloroplas ada klorofil yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Baik, cikgu. Okey, kemudian aspek yang kedua kita nak lihat perbezaan, iaitu proses respirasi sel ni membebaskan tenaga ke menyerap tenaga. Okey, kita lihat respirasi sel. Tenaganya ada di belakang. Maksudnya tenaga ini dibebaskan. Okey, kemudian pada fotosintesis, tenaganya ada di sebelum daripada anak panah. Maksudnya tenaga cahaya diserap oleh klorofil. Okey, kita nak lihat aspek yang ketiga pula, iaitu sumber tenaganya dari mana? Okey, kalau respirasi sel tadi, Nisa tadi makan Kurma. Jadi makan makanan itu dia daripada tenaga kimia dari makanan. Kita dapatkan tenaga dalam respirasi sel. Manakala untuk fotosintesis, tenaganya kita dapat daripada cahaya matahari. Baik. Okey, aspek yang keempat, melibatkan apa? Okey. Jadi respirasi sel tadi cikgu cakap berlaku kepada semua semua organisma hidup, termasuklah manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Semua yang hidup melakukan respirasi sel. Baik. Manakala fotosintesis, hanya yang berwarna hijau saja, iaitu tumbuhan hijau dan juga mikroorganisma, setengah mikroorganisma. Baik. Okey, kemudian aspek yang seterusnya, yang kelima, kita nak lihat, nak bezakan respirasi sel ni memerlukan apa, fotosintesis memerlukan apa. Dekat sini pun kita dah nampak bezanya. Respirasi sel, bahan-bahan yang diperlukan ialah glukosa dan juga oksigen. Manakala fotosintesis, karbon dioksida, air,
klorofil dan juga tenaga. Okey, kemudian kita lihat hasilnya pula. Okey, ini sebenarnya terbalik tau Nisa, kalau Nisa perasan. Okey, bahan pada respirasi sel menjadi hasil pada fotosintesis. Dia terbalik. Okey. So hasil untuk respirasi sel ialah karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala fotosintesis hasilnya ialah glukosa dan oksigen. Baik. Okey, jadi kita tengok aspek yang ketujuh. Bila agaknya respirasi sel ini berlaku? Kita perlukan tenaga bila? Rasanya sepanjang masa Sepanjang je kita masa perlukan tenaga, kita cikgu. perlukan, tenaga. Jadi sepanjang masa kita melakukan respirasi sel. Baik. Manakala fotosintesis hanya boleh berlaku sebab tenaga cahaya diperlukan. Bila ada cahaya saja, proses fotosintesis ini akan berjalan ataupun boleh dilakukan. Ya. Okey, so ada sebenarnya Nisa, perbezaan tadi Nisa tak perlu hafal. Nisa tengok persamaan ni, Nisa boleh nampak. Contohnya dia punya bahan yang diperlukan, hasilnya. Kita kena ingat akronim tadilah. Respirasi sel, glokat, fotosintesis, Kap-Cago. Sangat membantu. Ya, boleh kita boleh dapatkan dia punya perbezaan dia. Baik. Okey, jadi bila cakap perbezaan ni dalam exam memang selalu keluar. Okey, kita tengok contoh soalan. Baik. Bagaimana menulis perbezaan? Contohnya berikan dua perbezaan antara proses respirasi sel dan juga fotosintesis. Okey, cikgu first ni cikgu ajar dulu macam mana nak tulis dia. Okey, contoh tadi yang pertama respirasi sel berlaku dalam mitokondria. Manakala fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Jadi bila kita nak tulis perbezaan, kita kena cakap dua-dua. Contohnya respirasi sel berlaku di dalam mitokondria, manakala fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Dua-dua kita kena sebut dihubungkan dengan manakala. Okey. So boleh tak Nisa bagi cikgu satu lagi perbezaan antara respirasi sel dengan fotosintesis? Baiklah, saya nak rujuk nota saya. Murid-murid di rumah tahu tak jawapannya? Okey, jawapan saya respirasi sel adalah proses yang membebaskan tenaga. Okey, membebaskan tenaga. Fotosintesis adalah proses yang menyerap tenaga. Betul cikgu? Tepat sekali Nisa. Nasib baik, betul nota saya kita ingat ni. Kita boleh jawab soalan ini selepas kan? Selepas anak panah membebaskan. Ini sebelum anak panah menyerap tenaga. Baik. Okey, itu soalan yang pertama. Cikgu ada soalan yang kedua. Wah, jom sama-sama murid-murid di rumah. Okey. Soalannya proses apa? Dekat sini cikgu ada 7 soalan Nisa. Baik. Okey, pada Nisa tu ada 2 kad ya. Sama ada fotosintesis atau respirasi sel. Baik. Okey, di belakang number ni, belakang nombor-nombor ni ada soalan. Jadi cikgu nak minta Nisa pilih soalan mana yang berkenan di hati. Okey, saya nak pilih soalan yang bernombor 3. 3. Okey, cikgu bacakan soalannya. Baik. Proses ini menggunakan cahaya matahari. Fotosintesis matahari ke respirasi sel? Fotosintesis atau respirasi sel? Yang ini fotosintesis. Yes, betul. Ni kan menggunakan cahaya matahari, fotosintesis. Okey. Baik. Lagi boleh pilih lagi? Boleh, saya nak pilih soalan yang nombor 7. Nombor 7 ya. Proses ini berlaku sepanjang masa. Sepanjang masa. Kita perlukan apa hidup sepanjang masa? Memerlukan tenaga sepanjang masa. Jadi, respirasi sel. Yes, betul. Betul lagi Nisa. Soalan saya betul. Ya, sepanjang masa respirasi sel. Nak pilih lagi? Pilih nombor 6. Nombor 6 pula. Nombor 6. Okey. Proses ini menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, tenaga dan air. Kap-Cago ke glokat? Glukosa, oksigen, glokat. Jadi respirasi sel. Yes, betul lagi Nisa. Betul lagi. 3 dah betul.
Jawapan saya. Betul. Nisa nak cuba lagi ke? Saya nak cuba lagi. Saya nak cuba soalan yang nombor 1. Nombor 1. Okay. Semangat saya nak jawab ni. Saya nak mendapatkan sebanyak mana ganjaran yang mungkin. Okey, proses ini berlaku di dalam mitokondria. Yang warna merah tadi. Mitokondria ada pada sel. Ni sel apa? Sel haiwan. Sel tumbuhan pun ada. Sel haiwan. Jadi, jawapan saya respirasi sel. Yes, betul lagi Nisa. Betul lagi. Wah. Respirasi sel berlaku di dalam mitokondria. Okey, kalau macam tu soalan nombor 2 pun nak jawab lah. Nombor 2 pula. Wah, bersemangat murid-murid di rumah. Kita jawab bersama-sama. Jawab bersama-sama tahu. Okey. Proses ini membebaskan tenaga kimia dari makanan. Macam kita makan kurma tadi kan? Dari apa makanan. Bukan. Yang ini, respirasi sel. Yes, betul lagi Nisa. Respirasi Baik. sel kita dapatkan tenaga kimia dari makanan. Okey, nak cuba soalan lagi nombor ke? 5 lah, cikgu. Nombor 5 Okey. Soalannya, proses ini mensintesiskan glukosa, menghasilkan glukosa. Okey, go dekat belakang. Glokat ke Kak Cago? Glokat ke Kak Cago? Ni mesti Kak Cago. Jadi jawapan saya fotosintesis. Betul lagi. Yes. Pandailah Nisa. Kalau macam tu cikgu, kita habiskan soalan yang terakhir lah. Soalan nombor 4. Soalan kita habiskan semualah. Murid-murid di rumah pun nampaknya setakat ini menjawab dengan betul juga bersama-sama dengan Nisa. Kita Sama lihat dengan Nisa. yang terakhir. Okey, proses ini hanya berlaku kepada tumbuhan hijau dan mikroorganisma sahaja. Dia kata kuncinya tumbuhan hijau. Yes. Jadi tumbuhan hijau pastilah proses fotosintesis. Betul lagi Nisa. Betul lagi. Wah. Macam ni Nisa boleh ambil stiker lagi. Boleh ambil tampal di reward chat. Saya nak tampal 1 bintang untuk setiap soalan. Jadi kita ada 7 ada soalan. 7. Sementara Nisa nak menampak ganjaran Nisa tadi. Jom murid-murid di rumah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM slot menengah rendah. 7 bintang boleh cikgu? Boleh, 7 boleh. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah rendah. Sekarang ni murid-murid nampak tak apa yang ada di hadapan Nisa ni? Wah, betul. Kita nak lakukan eksperimen bersama-sama. Jom kita tanya Cikgu Fisha. Kita nak buat apa ni Cikgu? Okey. Tadi Nisa, cikgu ada terangkan bahawa fotosintesis ini menghasilkan glukosa. Yes, okey. Tapi dalam tumbuhan ini, glukosa ini dia akan disimpan dalam bentuk kanji. Jadi kanji ini macam mana kita nak kesan kehadiran dia? Okey, kita boleh gunakan satu larutan dalam makmal sains iaitu yang ada depan Nisa tu. Larutan iodin. Iodin yang mana? Yang ini ya cikgu? Yang tadi yang Nisa pegang tadi. Etanol, yang ni. Iodin, betul lah. Okey. Jadi, larutan iodin ni bila kita titiskan dalam sampel makanan ke, okey, kalau dia ada perubahan warna, maksudnya adalah kehadiran kanji. Baik. Okey, jadi depan Nisa tu ada apa Nisa? Okey, telah disediakan bahan-bahan dari Nisa. Cikgu, saya ada roti. 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 Roti ni ada kanji ke tak ada kanji? Kemudian ada apa lagi Nisa? Okey, saya ada buah apple yang telah dipotong diiriskan. Lagi Nisa ada. Kemudian saya ada keju, sekeping keju. Dan juga baik, dan saya ada kentang. Ini pun saya dah hiris cikgu, seperti yang telah cikgu suruh saya tadi. Okey. Jadi Nisa, kita nak lihat ada tak kehadiran kanji dalam keempat-empat sampel makanan ni. Baik. Jadi cikgu nak minta tolong Nisa untuk titiskan larutan iodin pada keempat-empat sampel makanan tadi. Okey, saya akan titiskan. Nanti saya akan tunjukkan kemudian ya pada murid-murid. Okey. Di rumah. Titiskan pada kentang. Okey. Pada roti. Saya akan titiskan pada roti. Berapa titis cikgu? Boleh 3, 4, 5 pun boleh. Okey, baik.
Okey. Kemudian saya akan titiskan pada kepingan buah apple. Ya, apple. Okey, kemudian saya akan titiskan pada kepingan kentang. Ya. Kemudian kepada kepingan keju. Saya akan tunjukkan kepada murid lepas ini. Cikgu, saya ada selai daun. Boleh ke saya nak cuba? Selai daun tu last sekali ni, Yang terakhir sekali, tak apa. Yang ini kita akan tunjukkan kemudian. Baik. Saya dah titiskan kepada kebapak Nisa saya dah titiskan. Nisa nampak ada tak perubahan warna, Nisa? Jom kita tunjukkan juga tadi kepada murid di rumah. Nampak tak? Ada 2 tumpuk hitam tu. Itu adalah tempat di mana Nisa dah titiskan iodin tadi, cikgu. Okey. Iodin tadi warna apa, Nisa? Iodin tadi warna macam warna kuning kepirangan. Kuning kepirangan. Tapi sekarang kita dah nampak biru kehitaman. Ya, perubahan warna lah, ada cikgu. perubahan warna, maksudnya ada kehadiran kanji. Okey, kalau pada kentang tadi ada berubah tak, Nisa? Yang kentang ni pun ada perubahan warna, cikgu. Maksudnya, maksudnya larutan iodin tadi daripada warna kuning menjadi biru kehitaman, ada kehadiran kanji. Tetapi cikgu, pada keju ni macam tak ada perubahan je. Ya, maksudnya tak ada kanji ke tak ada kanji, Nisa? Tak ada kanji, cikgu. Tak adalah kanji kan, sebab keju daripada susu. Susu tak ada kanji. Juga pada hirisan apple pun tak ada perubahan, cikgu. Ya, betul. Jadi pada keju dan pada apple tiada kanji. Manakala pada kentang dan juga roti ada kehadiran kanji. Okey, tadi kan Nisa, cikgu kata tumbuhan ini, contohnya di daun, dia ada melakukan fotosintesis. Jadi cuba Nisa titis iodin pada daun. Pada daun ni Nisa ada selai daun di tangan Nisa. Ada ke perubahan ni? Titiskan. Okay. Sepatutnya adalah kan, sebab tumbuhan hijau melakukan fotosintesis kan? Ya, betul. Saya titiskan satu, dua. Okay, ada perubahan tak, Nisa? Kalau tanyakan saya, perubahan segera, ada ke tak ada, cikgu? Alamak. Macam mana kita nak tahu, cikgu? Okey. Sebenarnya Nisa, kalau pada daun ni kita tak boleh secara terus kita uji dengan iodin. Kita kena buat beberapa langkah dahulu sebelum kita dapat lihat ada kehadiran kanji ataupun tidak. Ini kerana pada daun itu dia ada dinding sel. Jadi kita kena pecahkan dulu dinding sel dia. Kemudian dalam daun ini ada klorofil. Kita kena nyah warnakan dulu. Kita kena singkirkan dulu klorofil, barulah kita boleh lihat sama ada daun tersebut ada kanji ataupun tidak. Jadi macam mana kita nak tahu eksperimen yang sesuai untuk mengenal pasti kanji pada daun? Okey, kita kena buat ujian kanji. Okey. Jadi ujian kanji ini ada 4 je langkah-langkah dia. Okey, jadi langkah yang pertama, okey, kat sini cikgu ada alat radar. Cikgu ada penunu bansen, tungku kaki 3, kasar dawai, okey, beaker. Ini adalah tabung didih. Cikgu ada forceps, cikgu ada jubin, cikgu ada etanol dan juga larutan iodin. Okey. So langkah yang pertama kita perlu didihkan daun. Jadi ambil bika 250. Okey, kita masukkan air sebanyak 150 ml. Okey. So bila kita nak didihkan ni, Nisa, kita kena gunakan penunu bansen. Macam mana kita nak menyalakan penunu bansen ni? Okey, cikgu akan tunjukkan je caranya, tapi kita tak boleh buat pendidihan kan di dalam studio. Okey, jadi mula-mula pelajar kena buka dulu lubang udara. Okey, kemudian buka dia punya gas dan kemudian nyalakan api. Okey. Buat peringatan murid-murid semua, pastikan apabila anda ingin menyalakan api pada penunu bansen, pastikan di bawah pengawasan guru dan di tempat yang sesuai seperti di makmal sains di sekolah. Kita hanya tunjukkan saja, tak boleh nak nyalakan api dalam ni, kerana kita berada di dalam situasi studio di mana pengudaraannya tidak sesuai. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, kemudian bila air telah mendidih, kita akan masukkan daun. Okey, kita biarkan. Kenapa kita nak didihkan daun? Supaya dinding sel pada daun itu dia akan pecah. Okey. Kemudian dengan menggunakan penyepit, tadi ni mendidih kan, berhati-hati turunkan
turunkan bika tersebut. Okey, kemudian dengan menggunakan forceps, okey, menggunakan forceps, kita masukkan daun yang tadi yang telah mendidih tadi di dalam tabung uji. Baik. Okey, kemudian apa yang seterusnya? Kita nak rendamkan etanol bersama daun tersebut. Okey, so cikgu ada etanol. So etanol ni kita masukkan etanol. Oh. Okey, sekejap cikgu turunkan sikit. Dia tidak terendam. Okay. Jadi kita kena pastikan daun terendam ke cikgu? Ya, kita kena pastikan daun itu terendam. Okey, kemudian kita masukkan dalam air panas yang telah mendidih tadi. Tak perlu didihkan, cuma air panas. Okey, kemudian ni apabila telah dia 5 minit 5 minit, jadi klorofil tu akan keluar. Kita akan nampak beza dia daripada tidak berwarna, dia akan alkohol tadi, etanol tadi akan menjadi warna hijau. Bila dah hijau macam ni, maksudnya klorofil dalam daun tersebut telah disingkirkan. Okey, kemudian kita akan keluarkan semula daun tadi, rendamkan semula di dalam air panas. Okey, tadi daun tadi dah keluarkan, rendam semula dalam air panas. Okey, kemudian kita keluarkan balik. Keluarkan sekejap je, rendam dalam air panas tersebut. Okey, kemudian kita akan titiskan iodine. Titiskan iodine untuk lihat ada tak perubahan warna. Mungkin kita boleh letak di hadapan sikit cikgu, supaya rakan-rakan di rumah, murid-murid semua dapat melihat dengan lebih jelas. Oh, kita letakkan di atas jubin ya cikgu? Ya, kenapa atas jubin putih? Okey, supaya perubahan warna itu lagi mudah untuk kita perhatikan. Okey, jadi itu tadi ada 4 step 4 langkah untuk melakukan ujian kanji. Okey, jadi kita, sebab tak boleh melakukan pemanasan, cikgu ada sediakan video. Okey. Jadi boleh kita tengok video yang cikgu telah sediakan. Baik, jom kita tonton video ini bersama-sama. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan. Okey, cikgu masukkan air dalam bika 150. Kemudian kita perlu didihkan. Okey. Okey, ini cikgu tunjukkan. Kita buka dulu lubang udara. Baik. Okey, baru kita boleh nyalakan api. Kemudian kita tunggu air mendidih. Air nak mendidih ni memang agak lama sedikitlah. Tapi bila dia dah keluar dah bubble tu, kita baru masukkan daun. Kemudian kita masukkan daun tadi di dalam larutan etanol. Okey, apa fungsinya tadi? Untuk melarutkan klorofil. Okey. So bila klorofil itu telah disingkirkan, okey, kita keluarkan semula daunnya dan kita masukkan dalam air panas. Ini untuk melembutkan semula daun tadi. Okey, kemudian baru kita boleh buat ujian kanji menggunakan larutan iodine. Okey, kita letak di atas jubin putih supaya mudah untuk kita perhatikan perubahan warna. Okey, jika diperhatikan ada warna, nampak tak? Biru gelap. Ada perubahan warna. Ya, daripada kuning menjadi biru kehitaman. Wah, itu dia penjelasan mengenai eksperimen yang sebentar tadi kita tunjukkan. Baik. Okey, seterusnya Nisa. Baik, cikgu. Kita nak tengok pula ringkasan eksperimen untuk menentukan 4 faktor keperluan fotosintesis. Dekat depan ni cikgu ada pokok-pokok kan? Okey, yang pertama, faktor cahaya. Kita kena ada 2 pokok yang lebih kurang, dia mesti spesies yang sama. Okey, spesies yang sama. Okey, dan lebih kurang sama besar dia. Okey, so langkah yang pertama, kita dah pilih pokok tadi, kita kena masukkan kedua-dua pokok ini ke dalam almari gelap selama 2 hari. Apa fungsinya? Supaya kita nak singkirkan semua kanji yang ada pada daun tersebut. Kemudian selepas 2 hari, okey, so pokok A kita akan terus tinggalkan dia di dalam almari gelap. Okey, manakala pokok B pula, kita akan biarkan dia di bawah cahaya matahari. Selepas 7 hari, kita petik daun pada pokok B, petik daun pada pokok A, kemudian kita akan jalankan ujian kanji. Baik. Okey, kemudian set yang kedua iaitu faktor klorofil. Okey, sama juga kita perlukan 1 pokok.
Pokok ini kita nampak dia ialah daun dia ada warna putih dan ada warna hijau. Ini kita namakan dia daun bervariegasi. Okey. Jadi ini tak perlu simpan dalam bilik gelap. Okey, kita cuma biarkan di bawah cahaya matahari. Baik. Selepas 2 jam kita boleh buat ujian kanji tadi. Okey, itu set B. Okey, kemudian faktor yang ketiga, faktor karbon dioksida. Sama juga kita perlu pilih 2 pokok daripada spesies yang sama. Lebih kurang sama juga. Okey, kemudian sama juga kita kena masukkan di dalam bilik gelap ataupun almari gelap. Baik. Okey, selama 2 hari juga. Okey, apa fungsinya tadi? Untuk menghilangkan kandungan kanji pada daun. Selepas 2 hari, okey, kita ambil dua-dua ni. Okey, kita keluarkan semula dan kita masukkan di dalam serkup kaca. Jom kita tunjukkan pada murid-murid. Okey. Setelah dikeluarkan dari bilik ataupun almari gelap ya cikgu. Ya, kita masukkan dalam serkup kaca untuk tumbuhan yang pertama. Baik. Dan tumbuhan yang kedua. Okey, sebab tadi faktor karbon dioksida, so kita nak adakan satu ada karbon dioksida, satu tak ada karbon dioksida. Baik. Di mana set yang pertama tadi kita akan masukkan bersama larutan kalium hidroksida. Baik. Okey. So masukkan di dalam serkup kaca. Kemudian di bahagian tepi ni kita kena sapukan Vaseline. Baik. Kita sapukan Vaseline. Kenapa sapu Vaseline cikgu? Okey, supaya kita nak pastikan tiada udara lain yang masuk ke dalam serkup kaca ini. Jadi tumbuhan ini hanya membuat fotosintesis menggunakan udara yang ada di dalam serkup kaca ini sahaja. Di mana tadi yang ini ada larutan kalium hidroksida yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida di dalam serkup kaca ini. So maksudnya keadaan di sini tiada karbon dioksida. Okey, manakala yang ni ada karbon dioksida. Baik. Okey, so sama juga kita biarkan selama 7 hari. Selepas 7 hari kita akan petik satu daun, petik satu daun dan buat ujian kanji macam 4 langkah yang cikgu terangkan tadi. Baik. Okey, untuk faktor yang seterusnya, faktor air. Sama juga cikgu perlukan 2 pokok yang lebih kurang sama spesies ya. Okey, kita akan letakkan 2 hari di dalam bilik gelap. Apa Baik, fungsinya tadi Nisa? Untuk menghilangkan klorofil. Kanji. Menghilangkan Klorofil, kanji. Okey, selepas 2 hari kita keluarkan. Okey, dua-dua kita letak di bawah cahaya. Baik. Okey, cuma bezanya, okey, cikgu kat sini ada F dan juga G. Okey, di mana F ni kita tak payah siram Nisa. Maksudnya dia tidak ada air. Okey, manakala satu lagi G, kita siram dengan air. So selepas 7 hari juga kita ambil petik daun dan kita buat ujian kanji. Baik cikgu. Okey, jadi sebabkan kesuntukan masa ni cikgu dah siap-siap dah. Ada keputusan eksperimen. Okey, untuk tadi faktor cahaya yang pertama tadi cikgu ada dekat sini. Okey, kita ada daun. Okey, sekejap ya. Cikgu buka dulu. Ini set yang B tadi yang terdedah kepada cahaya. Baik. Okey, jika pelajar di rumah dapat perhatikan. Ya. Ada tampak warna hitam tak? Cikgu ada tumpukan warna hitam tu maksudnya dia ada kehadiran kanji. Manakala yang tadi ni, yang A tadi, okey, tak ada cahaya, tiada kanji. Baik. Okey. So itu untuk faktor yang pertama, faktor cahaya. Okey, untuk faktor yang kedua tadi, faktor klorofil. Cikgu. Okey. So daun tadi ni, okey, di bahagian yang berwarna hijau. Okey, kita nampak ada warna hitam. Okey. Jadi tadi larutan iodin daripada warna kuning dia berubah menjadi biru kehitaman pada bahagian yang berwarna hijau saja. Warna putih tu dia kekal warna kuning iodin tadi. Baik. Okey, untuk faktor yang ketiga, faktor karbon dioksida. Okey. So yang ini tadi yang ada D Ya, betul. D yang ada larutan kalium hidroksida. Tak ada perubahan. Dia kekal kuning saja.
Okey, tapi kita bezakan dengan ni. E-nya ni nampak tak? Ada sedikit warna biru kehitaman. Maksudnya di sini, okey, di bahagian E tadi ni E, ada karbon dioksida. Ada karbon dioksida, jadi kanji dapat dihasilkan. Okey, last sekali tadi faktor air. Okey. Faktor air kita lihat perubahannya. Baik. Okey, yang ini yang kita siram air. Kalau pelajar-pelajar dapat lihat, ada tumpuk-tumpuk biru kehitaman pada daun. Okey, manakala yang ni, okey, yang tidak disiram air, dia ada perubahan. Okey. Jadi itulah keputusan eksperimen. Okey. Kita nampak perbezaan ya, cikgu? Ya, okey. Cikgu nak minta tolong Nisa. Okey, kita ada papan keputusan eksperimen di situ. Baik. Okey, tadi cikgu ada tadi A. Pokok A tadi tak ada. Dia dalam bilik gelap. Jadi ada tak kehadiran kanji? Tadi ni tak ada perubahan pun. Jadi tiada, cikgu? Tak ada, ya betul. Jadi saya akan tandakan kehadiran kanji. Yes. Baik. Okey, di bawah cahaya matahari tadi, terdapatnya perubahan warna kuning kepada biru tua. Jadi kalau ada perubahan, jadi ada kehadiran kanji. Yes. Baik. Bila ada cahaya matahari, bolehlah fotosintesis dilakukan. Baik. Okey, seterusnya daun berverigasi tadi. Kawasan putih tadi tidak berubah warnanya. Baik. Maksudnya ada kanji ke tidak? Tiada, cikgu. Tiada kehadiran kanji. Okey, dekat warna hijau tu kita nampak ada perubahan warna biru kehitaman. Jadi ada kanji ke tak ada kanji? Pastinya ada, cikgu. Ada kanji. Fotosintesis dapat dilakukan. Baik. Okey, set yang ketiga tadi. Ni. Okey, satu ada larutan kalium hidroksida, satu tak ada larutan hidroksida. Cikgu, yang ada larutan kalium hidroksida tu tadi yang kita tutupkan menggunakan gel petroleum, cikgu? Yes, Vaseline. Baik. Okey. So ada tak perubahan warna tadi? Tiada, cikgu? Tiada, betul. Baik. Jadi maksudnya tiada perubahan warna, tiada kehadiran kanji. Okey, kemudian yang seterusnya yang E tu, okey, ada perubahan warna ni kita nampak. Okey, ada biru kehitaman, maksudnya ada kehadiran kanji ke tidak? Ada. Saya ada. Baik. Murid-murid di rumah pun boleh menjawab bersama-sama. Okey, kemudian yang seterusnya yang tidak disiram, tiada kehadiran air, tiada perubahan warna. Kekal kuning. Jadi ada kanji ke tak ada? Tiada kan, cikgu kan? Tiada kanji. Okey. Manakala yang disiram tadi ada tumpuk-tumpuk biru kehitaman. Maksudnya ada kehadiran kanji atau tidak, Nisa? Ada kehadiran kanji. Macam mana, cikgu? Betul tak jawapan saya semuanya? Ya, semuanya betul, Nisa. Jadi saya dapat ganjaran tak, cikgu? Dapat ganjaran. Okey, jadi hasil keputusan eksperimen ini untuk menjalankan fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya, klorofil, karbon dioksida dan juga air. Baiklah. Kita telah pun lakukan bersama-sama eksperimen. Jadi diharapkan murid-murid di rumah dapat mencatat nota yang diperlukan. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyaklah tadi ganjaran saya, cikgu. Banyak. Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM bersama saya dan Cikgu Fisha. Sekarang ni, cikgu, saya nak tahu apa perkaitan respirasi sel dengan fotosintesis? Okey. Apa kaitan agaknya antara respirasi sel dengan fotosintesis? Okey, kita mula dulu dengan kita dululah. Baik. Manusia Manusia ni kita jalankan respirasi sel semualah semua yang hidup. Manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma semua menjalankan respirasi sel untuk mendapatkan tenaga. Jadi daripada mana kita dapat glukosa dan oksigen tadi? Daripada
tumbuhan melalui proses fotosintesis. Jadi kita ni dengan tumbuhan hijau saling bergantungan. Kita perlukan tumbuhan hijau untuk dapatkan oksigen dan tumbuhan hijau juga perlukan karbon dioksida daripada proses respirasi sel untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey. Jadi kita dan tumbuhan hijau ni memang saling bergantungan dan memerlukan. Jadinya contoh fotosintesis tadi hasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk kanji. Kita pun makan untuk dapatkan glukosa semula untuk dapatkan tenaga. Okey, di samping kita dapat tenaga, karbon dioksida yang dikeluarkan tadi akan digunakan semula dalam proses fotosintesis. Jadi kita dan fotosintesisnya saling bergantungan. Jadi itulah perkaitannya. Kita dan tumbuhan hijau saling bergantungan. Okey. Jadi okey Nisa, itu Jadi apa yang kita perlukan kita dapatkan daripada tumbuhan. Apa yang tumbuhan perlukan dapat daripada kita melalui proses respirasi sel. Saya rasa saya dah mula faham cikgu. Sebab kita dan tumbuhan hijau ni akan saling bergantungan. Okey, jadi kalau Nisa fahamlah cikgu, ada satu soalan. Tapi soalan ni agak tinggi sikitlah. Soalan hebat. Okey. Saya akan cuba ya cikgu. Baik. Ya, okey. Soalan ni sebenarnya ada dekat dalam buku teks sains tingkatan 1 muka surat 68. Pelajar-pelajar di rumah pun boleh rujuk kepada buku tersebut. Okey, cikgu bacakan soalannya. Haiwan herbivore, contohnya seperti lembu, makan rumput. Dalam rumput tadi ada kanji. Tenaga daripada rumput sampai kepada lembu. Okey, dan tenaga tadi dapat dikembalikan semula kepada rumput. Jadi bagaimana benda hidup saling memerlukan antara satu sama lain dari segi proses fotosintesis dan juga respirasi sel. Jadi macam yang cikgu terangkan tadilah kepada Nisa. Boleh Nisa cuba Nisa. Saya cuba ya. Saya nak lengkapkan jawapan saya supaya saya dapat markah yang penuh. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan ini. Baik. Saya dah sediakan jawapan saya, cikgu. Okey, cuba Nisa, cikgu nak dengar. Apabila lembu memakan rumput, betul. Tenaga kimia yang tersimpan di dalam dalam bentuk kanji di dalam rumput melalui proses fotosintesis. Tadi betul, proses sintesis. Digunakan lembu sebagai sumber tenaga. Okey, betul. Macam tadi kita makan sumber tenaga kan? Proses respirasi tenaga. tadi, yes. Jadi gas karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses respirasi sel lembu digunakan semula oleh rumput. Untuk menjalankan semasa proses fotosintesis untuk menghasilkan kanji. Betul ya? Setakat ni? Ya, betul. Okey, selain daripada tu Nisa, ada lagi lembu juga melakukan respirasi sel, dia boleh tinja dia tu dapat digunakan semula oleh tumbuhan. Jadi macam mana? Najis lembu tersebut akan menjadi baja kepada rumput. Apabila lembu makan semula rumput ni, jadi tenaga ni balik semula kepada lembu. Betul kan? Macam tu lagi saling, dia macam berkitar. Kita apa yang kita singkirkan diperlukan oleh tumbuhan. Apa yang tumbuhan hasilkan diperlukan oleh kita. Jadi kita ini saling bergantungan. Jadi sebab kita saling bergantungan, kita kenalah jaga alam sekitar supaya keseimbangan kita ni tak terganggu. Macam mana cikgu dengan soalan saya tadi? Berapa markah saya dapat? Okey, soalan tadi 3 markah cikgu. 3 markah. Cikgu boleh kasih 3 markah untuk Nisa. 3 markah untuk saya. Jadi 3 bintang lah untuk papan ganjaran saya. Ini soalan peringkat tinggi ni, tapi Nisa boleh jawab. Walaupun tadi ada mula-mula rasa macam betul ke tidak, tapi nasib baik boleh jawab. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Saya nak minta Cikgu Fisha untuk kongsikan dengan murid-murid di rumah rumusan terhadap topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, jadi kita untuk mendapatkan tenaga, benda-benda hidup seperti manusia, tumbuhan, mikroorganisma, haiwan melakukan proses respirasi sel. Okey, jadi kita hasilkan karbon dioksida tapi kita dapatkan tenaga. Okey, dan karbon dioksida tadi diperlukan semula, digunakan semula oleh
tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Dengan itu, sebab kita saling bergantungan, kita kena saling ambil beratlah tentang satu sama lain. Maksudnya pokok ni kenalah tanam, tak boleh suka-suka hati tebang kan. Supaya kandungan oksigen dalam udara kita banyak. Baiklah Cikgu Fisha, seperti yang telah kita belajar setakat hari ini, untuk mengetahui apa yang saya belajar tadi, saya rasa senang untuk kita gunakan akronim GLOW-CAT dan untuk Kak respirasi Cago. sel. Yes, untuk fotosintesis. Betul Cikgu? Ya, nasib betul. baik, betul. Mungkinlah nak mendapatkan bintang lebih. Tetapi Cikgu saya nak tanya bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya setakat ini? Tengok. Prestasi keseluruhan Cikgu boleh kasih 100% lah kepada Nisa hari ni. Sebab soalan Cikgu semua Nisa boleh jawab. Soalan kibat pun Nisa boleh jawab. Jadi Cikgu bagi banyak bintang lah kepada Nisa. Banyak bintang lagi. Saya ambil semualah. Ganjaran ni saya ambil semua. Baiklah Cikgu, terima kasih. Tetapi bagaimana pula dengan murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan latihan pengukuhan yang lanjut Cikgu? Okey, jadi murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan-bahan daripada laman web Sumberku. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafisha dari SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton slot menengah rendah kali ini. Tajuk kita hari ini respirasi sel dan fotosintesis. Diharapkan mendapat manfaat dan pengetahuan. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih.